Baik, Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia, saat ini kita akan memasuki untuk acara sesi kedua pada pagi hari ini dengan menyimak materi kedua, eksplorasi teknologi Novatek meningkatkan budidaya durian. Mari kita undang, mohon untuk bisa berkenan hadir ke atas panggung dan menyampaikan materinya. Yang kami hormati, Komersial Manager Kompo Expert Asia Pasifik, Mr. Chen Kok-fu. Namun kami informasikan mengenai profesikan beliau. Beliau berpengalaman lebih dari 16 tahun di berbagai bidang industri pupuk. Beliau telah berhasil meningkatkan budidaya durian dengan menggunakan teknologi Novatek yang superior dibandingkan dengan produk lain. Kepada Mr. Chen Kok-fu, dipersilakan. Boleh sekali lagi beri tepuk tangan kembali Bapak Ibu. Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu-ibu kalian. Selamat datang ke seminar. Saya amat berbangga kerana dijemput untuk memberi penerangan mengenai produk daripada Kompo Expert yang dinamakan Novatek. Okey. Harapkan bahasa saya masih boleh faham ya? Okay. Saya dari Malaysia, so mungkin dengan Pak Bun lebih kurang sama, akan campur-campur gunakan bahasa Malaysia dengan bahasa Indon dan juga bahasa Inggeris ya. Okey. Diharapkan dengan teknologi Novatek ini kami boleh membawa the golden standard for Musang King in durian cultivation bagi Indonesia. Okey, sebelum itu kita mulakan dengan mengenali apakah itu Novatek. Saya akan membawa bapa dan ibu untuk melihat macam mana pengolahan pupuk, okey, fertilizers manufacturing in Europe first ya. Okey. Okey. Pengolahan pupuk Novatek kami bermula dengan pupuk Blaukon dahulu. Okey. Di Blaukon pupuk di Kompo Expert daripada merek Blaukon merupakan pupuk jenis complex fertilizer. Complex fertilizer ia maksudnya di dalam satu granulnya, di dalam satu partikel granulnya, ia mengandungi kesemua nutrisi yang diperlukan ataupun yang diminta. Okey, dan di dalam Kompo Expert ni, complex fertilizer yang kami hasilkan adalah jenis high water soluble dalam kadar larut yang tinggi dan juga mempunyai kadar klorin yang rendah. Okey. Okey. Di dalam pupuk terdapat pelbagai jenis pupuk yang ada di pasaran yang boleh kita lihat. Di Kompo Expert, pupuk kami adalah jenis complex fertilizer. Jadi di pasaran mungkin anda pernah nampak terdapat pupuk jenis blend. Blend maksudnya setiap granul yang terdapat di dalam pupuk tersebut adalah tidak sekadar nutrisinya. Kemungkinan granul yang ada cuma mempunyai unsur nitrogen N, ataupun cuma ada P ataupun K sahaja. Maka jika kita mau NPK-nya disamakan dalam satu granul, kita perlu memilih compound fertilizer iaitu kompleks. Okey, di dalam Kompo Expert, pupuk yang kami jual adalah setiap granul yang terdapat di dalamnya
mengandungi MPK yang telah diolah. Okey, di Eropah terdapat dua cara pengolahan pupuk kompleks fertilizer yang telah pun famous, okey, iaitu pengolahan jenis order root ataupun pengolahan jenis mixed acid root. Di Kompor Expert, cara yang kami gunakan adalah jenis mixed acid root. Okey, kita akan lihat lebih lanjut apakah perbezaan dua cara pengolahan ini. Okey, dari segi order root untuk pengetahuan anda semua, order root adalah menggunakan rock phosphate sebagai sumber P. Okey, sumber P. Ianya akan direaksi bersama asid untuk mendapatkan solubility phosphorus, iaitu P yang larut air. Okey, berbanding dengan mixed acid root adalah menggunakan acid phosphoric yang dicampur dengan asid-asid lain untuk bereaksi dan membentuk MPK. Maka acid root ini telah menggunakan phosphoric acid, di mana phosphoric acid adalah lebih soluble berbanding dengan rock phosphate. Okey, ini adalah skema rajanya. Jadi perbezaannya kita boleh lihat menggunakan rock phosphate dan yang ini menggunakan acid phosphoric yang telah sedia dalam bentuk cecair. Okey, itu adalah dalam bentuk chemistry reaction, okey, reaksi kimia. Selepas ianya direaksi, selepas kita mendapat formulasi MPK yang kita mahu, kemudian kita akan membuat cara granulasi pula. Okey, cara granulasi. Granulasi di dunia kita boleh summarikan terdapat tiga jenis yang umum, okey, iaitu di Kompor Expert kami menggunakan spheroidizer granulation. Okey, spheroidizer granulation mampu menghasilkan granul yang lebih kuat strength, yang lebih kuat, lebih tahan lama jika dibanding dengan yang lain. Okey, ianya juga lebih low dust, kurang berhabuk. Okey, itu cara granulasi. Macam kita nak bagi tahu semua macam mana nak buat baja, macam mana nak buat pupuk. Okey, selepas ini semua boleh buat pupuk di Indonesia juga ya. Okey, sekarang semua sudah tahu, tapi dari segi pemilihan nutrisinya, kita mula dengan macam seperti yang kita tahu, ada N, ada P, ada K. Tapi apakah unsur N yang kita guna di dalam pupuk kami? Pupuk di dalam Kompor Expert kami menggunakan unsur nitrogen di dalam 35 hingga 45% dalam amonium nitrate, dan yang selebihnya kami menggunakan amonium, nitrogen unsur amonium. Kenapa? Ini kita akan bagi tahu lebih. Dan pupuk yang kami guna, kami tidak campurkan dengan urea. Saya tahu, saya dipahamkan bersama sini, Indonesia merupakan pengeluar urea terbesar, salah satu pengeluar urea terbesar. Tetapi di Eropah kami tidak menggunakan, di Kompor Expert kami kurang menggunakan urea, dan kami tidak mencampurkan urea ke dalam sebagai unsur nitrogen, disebabkan urea mengandungi unsur yang mudah hygroskopik,
dia macam dia mudah serap air, mudah serap air. Bila kita letak, dia macam ada berpeluh. Maka bila di dalam beg baja, di dalam beg pupuknya, ia akan melekit dengan pupuk yang lain dan menyebabkan gumpalan dalam beg pupuk. Okey, itu sebabnya kami tidak menggunakan urea. Okey, untuk sumber fosfat pula seperti yang diberikan, mixed acid root menggunakan phosphoric acid. Phosphoric acid dalam semula jadinya ianya telah berbentuk dalam cecair, liquid form, is already a liquid form. So kadar larutnya boleh mencapai sehingga 90% berbanding dengan order root process. Okey, ianya boleh larut sepenuhnya di dalam kebun selepas ditabur. Sekarang kita masuk kepada kalium K. Okey, mungkin tuan-tuan tahu kalium K terdapat berbagai jenis. Ada potassium chloride, potassium nitrate, dan potassium sulfate. Di Kompor Expert, kami memilih potassium sulfate sebagai raw material kami. Kenapa? Sebab potassium sulfate mengandungi kadar salinitinya yang paling rendah. Apakah maksud kadar salinitinya? Maksudnya ianya tidak masin kepada tanah. Jika kadar salinitinya terlalu tinggi, tanah kita seperti bank yang simpan duit. Okey, NPK akan diambil oleh pokok dan meninggalkan unsur-unsur lain. Salinity, garam, ianya tidak akan diambil oleh pokok, maka ia akan ditinggalkan di dalam tanah. Jika tanah yang mempunyai garam yang bertambah berlebihan, kita tabur baja yang diurai diambil oleh pokok, kemudian ditinggalkan garam. Berterusan, maka tanah akan menjadi masin. Apabila tanah menjadi masin, hasil daripada penaburan fertilizer, proses penaburan pupuk, maka pokok akan stres. Okey, pokok adalah stres. Bila pokok stres, pokok akan kurang berbunga, kurang berbuah, ataupun kurang aktifnya, tidak subur. Okey, dan satu lagi kenapa kita pilih unsur potassium sulfate adalah klorinnya, unsur klorinnya. Pokok durian merupakan salah satu jenis tanaman yang chloride sensitif. Kita boleh lihat uji cuba yang berlaku di Eropah. Pelbagai jenis seperti grapes, melon, ataupun mango, citrus, kesemua buah-buahan ini adalah jenis chlorine sensitif. Maksudnya, jika pupuk yang ditabur mengandungi chlorine content yang tinggi, chlorine content bertambah daripada 500 kepada 1.500 ataupun 2.000, hasilnya akan menjatuh. Malangnya, durian merupakan salah satu daripada member-member yang chlorine sensitif, yang takut kepada chlorine. Okey, itu sebabnya kita memilih potassium chloride sebagai unsur K di dalam Kompor Expert. Okey, NPK sudah pun dipilih, maka kualitinya perlu dijaga
sebab pupuk yang dihasilkan oleh Kompor Expert dijual di kebanyakan negara di dunia. Okey, negara jiran seperti Malaysia yang telah ada Musang King telah pun menggunakan pupuk Kompor Expert Novatec ini. Indonesia juga tidak lain, Filipina, mana lagi? Brunei, China, India juga telah menggunakannya. Jadi quality control dan juga cara eksportasi perlu diberi. Kami ada memberikan rujukan kepada rakan-rakan kami yang membeli produk kami macam mana untuk menyimpan. Okey, penyimpanan adalah penting. Kenapa? Sebab jika tidak dapat simpan dengan baik, unsur-unsur nutrition yang telah dimasukkan ianya akan hilang. Ia akan bereaksi semula dan hilang ke mana? Hilang ke udara, terutama sekali unsur N, nitrogen. Okey? Unsur N mempunyai sangat banyak masalahnya. Okey? Unsur N kita perlu kawal. Di Kompor Expert kita mempunyai satu teknologi yang baru untuk mengawal unsur N yang kita namakan Nitrogen Efficiency Technology, diberi singkatan NET. Okey, untuk mengawal unsur N. Okey. Apakah masalah unsur N? Unsur N, jikalau kita tabur terlalu banyak, unsur N akan menyebabkan pollution kepada air. Kerana ianya boleh dibawa oleh air, oleh hujan ke dalam longkang ataupun ke dalam kolam-kolam, menyebabkan pollution. Unsur N yang terlalu banyak jika ditabur akan menyebabkan toxicity kepada tumbuhan. Toxicity. Unsur N jika tidak di-handle, tidak diurus dengan baik, ianya boleh menyebabkan gumpalan, caking. Okey, unsur N perlu dipilih dengan teliti. Seperti yang saya beritahu tadi, tanah seperti bank yang simpan duit, tetapi unsur N tidak akan tersimpan di dalam tanah. Kita lihat macam mana kita nak urus secara efisien untuk unsur N. Bayangkan ini tanah kami. Di dalam tanah terdapat 3 jenis unsur N: urea, amonium dan juga nitrat. Urea akan bertukar kepada amonia selepas ditabur, hujan, kemudian urea akan bertukar. Dan pertukaran urea ini akan mendatangkan nitrogennya terbuang secara volatilization ataupun secara terbuang melalui air ke dalam air bawah tanah. Okey, pertukaran proses urea kepada amonium ianya cuma mengambil masa dalam 1 minggu. 1 minggu. Kemudian amonium akan bertukar semula kepada nitrat dalam proses dalam proses nitrification. Nitrification ini atas bantuan daripada bakteria-bakteria yang ada di dalam tanah kami.
Nitrit selepas ditukar kepada nitrit, nitrit juga akan hilang melalui proses air bawah tanah, dan pertukaran ini mungkin mengambil masa dalam 2 minggu. Jadi selepas kita tabur pupuk kita, kesemua penghilangan ini kemungkinan berlaku dalam masa 3 minggu sahaja. Kemungkinan berlaku dalam 3 minggu sahaja ataupun kurang, mengikut kadar suhu yang ada di udara. Di Indonesia kemungkinan dalam 2 minggu pupuk N akan hilang kesemuanya. Maksudnya wang yang kita laburkan dalam pupuk ianya akan hilang melalui air ataupun volatilization, beruapan. Jadi macam mana kita perlu atasi masalah ini? Di Kompo Expert kita perlahankan proses pertukaran. Di mana kita perlahankan? Ingat tadi di amonia, pertukaran amonia ke nitrit melalui bakteria-bakteria, melalui bakteria-bakteria, kita perlahankan aktiviti bakteria dengan menggunakan DMPP. DMPP adalah satu inovasi daripada syarikat kami. Dengan menggunakan inovasi ini, kita masukkan ke dalam pupuk dan ianya mampu memberikan amonium untuk dormankan bakteria. Ianya dorman, ya, dorman saja. Ianya bukannya mematikan bakteria. Ianya cuma dormankan. Amonium bertukaran kepada nitrit yang tadi kita bilang dalam 2 minggu. Sekarang kita dormankan aktiviti, perlahankan aktiviti bakteria, dan ianya boleh dipanjangkan sehingga 8 minggu. Jadi wang yang dilabur dalam pupuk ianya boleh dari 2 minggu kepada 8 minggu. Bermaksud hari ini kita tabur pupuknya, pokok boleh ambil masanya untuk ambil pupuk. Dia tidak perlu sekaligus sapu pupuk yang ada. Dan kita tahu pokok tidak boleh sekaligus ambil semua pupuk yang kita tabur dalam satu jangka masa yang terlalu pendek. Faham, ya? Ini dibuktikan. Kita tengok salah satu sumber nitrogen selepas ditambah dengan DMPP, ini adalah DMPP ditambah kepada Blaukorn, maka terjadilah Novatek. Novatek ini adalah hasil uji kaji daripada BASF dan telah pun dijual di pasaran pada tahun 1999. Adakah produk ini diakreditasikan? Ya. Ianya telah melalui Chemical Substance Act dan juga ianya adalah disertifikasikan oleh Fertilizer Act. Apakah benefit, apakah kebaikan daripada NET? Gambar raja yang muda ni kita beri contohnya. Tanah kebiasaannya adalah berbentuk negative charge. Negatif, ya. Amonium dalam bentuk positif, nitrit dalam bentuk negatif, urea kosong charge, tiada charge. Ketiga-tiga ini positif dan negatif. Lelaki-lelaki dengan perempuan-perempuan ianya akan saling
menarik. Laki-laki dengan laki-laki cuma berkawan, tak boleh bersama. Betul tak? Tak boleh bersama ya. Yang ini saya tak tahu saya nak bilang macam mana. Tak ada charge. So apabila hujan ataupun kita siram air, laki-laki dengan perempuan yang ada teman masih lagi bersama. Yang lainnya kau jalan kau punya, saya jalan saya punya. Okey. Jadi itulah sebabnya kita kekalkan amonium. Kompor expert membawakan kita kekalkan lebih amonium di dalam tanah kita agar tanah ataupun wang yang kita laburkan untuk tumbuhan pokok, durian ataupun apa-apa jenis tanaman, wang yang kita laburkan tidak dibawa oleh air ataupun udara ke mana-mana saja. Ianya masih lagi di dalam kawasan tanah kami. Okey? Jika air terbawa ke luar kawasan akar, bayangkan pokok tidak dapat nutrisi yang sepatutnya. Jadi kalau produk NET ini kami dapat kekalkan nitrogen, sumber nitrogen amonium di dalam lingkungan kawasan akar yang paling lebat. Makanya wang yang dilaburkan berbaloi. Satu lagi contoh di mana losses ataupun terbuang berbanding Novatek 7% berbanding 22% daripada tiada NET teknologi. Okey, ini kita bincang pasal tanah saja. Ini kita kekalkan Novatek, kita tak bagi dia keluar. Kenapa? Sebab kita bimbang pasal polusi air kan. Jika kita kekalkan amonium di dalam tanah, kita juga kurangkan N2O emission. Apa tu N2O emission? Tuan-tuan puan-puan tahu di bumi kami ada ozon. Ozon ada satu lapisan udara yang menghalang UV radiation daripada cahaya matahari. Okey? Dengan DMPP, N2O emission juga kami boleh kurangkan. Ini adalah bacaannya sehingga lebih kurang dalam 50%. Maksudnya dari segi udara kita juga kurangkan polusinya. Okey? Kami kekalkan amonium. Jadi apa amonium boleh buat? Amonium dengan 100 mikroam sahaja berbanding dengan 200 mikroam menghasilkan akar yang lebih lebat, lebih panjang dan ianya cuma amonium, satu unsur sahaja. Okey, yang simple, satu unsur saja. Di dalam gambar senang kita lihat. Okey, kita kurangkan nitrogen tapi kami dapatnya hasil yang lebih. Lagi kita boleh lihat perkembangan akar dan amonium ini. Jika pokok menyerap unsur amonium, apakah kelebihannya? Jika pokok menyerap amonium, nampak lebih cerah pada bahagian akar
hair roots, akar-akar rambutnya lebih cerah, bermaksud akar rambutnya adalah berbentuk asid, berbanding jikalau pokok itu mengambil nitrate. Mengambil nitrate, bahagian rambutnya berwarna di sini ungu, purple color, bermaksud akarnya dalam bentuk alkali. Apakah maksud di sini? Sekali lagi, bila akar rambut sekitarnya di dalam bentuk acidic, unsur-unsur lain, unsur suri ataupun trace element adalah lebih tersedia dan boleh diserap oleh tumbuhan. Unsur suri ataupun unsur trace element tidak perlu banyak, sedikit sahaja. Okey, sedikit sahaja. Ianya boleh diserap dengan lebih baik berbanding jika ianya bentuk alkali. Dia ada grafnya kalau kita lihat pada unsur-unsur suri saja versus pH. Okey, kita lihat tadi kita kurangkan nitrogen, tapi kami boleh tinggikan perkembangan akar, perkembangan tumbuhan. Kenapa? Macam mana? Sebab amonium, pokok yang menyerap amonium ataupun pokok yang menyerap nitrat ni akhirnya adalah untuk proses menjadikan protein di dalam badannya. Jadi jika ianya menyerap amonium, proses untuk bertukar kepada protein cumalah menggunakan 5 ATP. 5 ATP ini adalah pengiraan tenaga dalam tumbuhan. Okey, jika ianya menyerap nitrate, pertukaran 15 ATP tambahan daripada 5 ATP. Maksudnya dia kurang kerja tapi sampai juga pada protein. Kurang kerja. Macam mana kita boleh lihat dia kurang kerja? Kurang kerja, jadi dia tidak perlukan tenaga yang banyak untuk memanjangkan shoots, memanjangkan daunnya ataupun rantingnya. Pokok yang menggunakan NET, Novatec cuma mempunyai kepanjangan 209 berbanding dengan 300. Dengan tenaga yang disimpan, additional energy yang disimpan, saving, dia boleh mendapatkan lebih banyak flower bud, mendapatkan lebih banyak nombor lateral, maksudnya cabangnya lebih banyak berbanding dengan pokok yang menggunakan nitrat. Ini penting untuk tumbuhan jika kita taburkan pupuk pada durian. Durian terutamanya akan mendapat lebih banyak bunga. Bukankah ianya lebih bagus? Kan? Sebab kenapa ia datang lebih banyak bunga? Sebab ianya menggunakan tenaga yang lebih kurang. Betul? Okey. Jadi kita summarikan advantage, kebaikan-kebaikan daripada NET ataupun Novatec ini. Kami boleh kurangkan penggunaan N, kurangkan leaching proses, kurangkan pupuk N terbuang secara leaching. Reduce gas, ini udara, memberikan hasil yang lebih lumayan berbanding dengan penaburan pupuk yang tiada treatment NET.
Jika tadi kita bagi tahu kurangkan unsur N boleh dapat lebih banyak. Jika kita taburkan sama 200 mikroam, apakah jadi pada pokok? Kemungkinan pokok jadi 2 kali ganda, buah jadi 2 kali lebih banyak. Boleh tak? Kemungkinan akan terjadi. Same or higher yield achieved with the reduced. Plant receive tends to grow more compact and darker green color. Walaupun kita kurangkan unsur N, tapi pokoknya lebih subur, masih lebih subur. Okay? There's a tendency to reduce nitrate content. Kita kurangkan nitrate content, okay, kita tidak perlu bayar lebih. Jadi kita, siapa yang untung? Kamu untung, bunga, buah, pokok pun lebih besar, bayar kurang. Okey, kita lihat sedikit gambar. Mungkin di sini nampak tidak jelas sangat. Warna yang lebih gelap, ini tidak nampak dengan terang. Warna yang lebih gelap, maksudnya nitrogennya lebih greener effect, dark green effect. Di sini anda boleh lihat pengurangan daripada kontrol 500 kilo N berbanding dengan 400 kilo. Kita kurangkan penaburan pupuk N, masih dapat buah yang lebih sama. Satu lagi, pengurangan 360 ke 308, buahnya lebih lumayan, lebih banyak. Okey, letak pada durian, macam mana? Bagaimana kita nak taburkan pada durian? Ini rekomendasi kami daripada teknis dalam kompor expert, merekomendasikan dari pokok bertahun 1 ke 6, jumlah taburan pupuk setiap pokok mengikut rasa. Macam mana ikut rasa? Katakan 1 kilo 1 pohon pokok, sukalah bapak atau ibu-ibu nak tabur 1 kilo sekali kah, 1 kilo buat 2 kali kah, 1 kilo buat 4 kali kah, itu ikut suka bapak di kebun. Okay? Tapi yang kami syorkan, of course, penaburan yang lebih kerap akan menghasilkan hasil yang lebih lumayan. Kenapa? Kita tabur 8 minggu sudah hilang. Yang lebih-lebihnya pokok makan apa? Pokok puasa terus. Okey? Ini adalah rekomendasi untuk pokok yang kecil yang jika sudah ada berbunga sehingga pokok sudah berbuah, menggunakan pupuk Novatek. Dan ini adalah ringkasan daripada semprot pada daun, ringkasan. Nanti ada satu lagi topik semprot daun yang lebih teliti. Okey, itu saja. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan yang meriah bagi semua hadirin sekalian. Luar biasa sekali Bapak. Nonton YouTube kamu. Walah, Pak siapa? Saya Aldi. Pak Aldi dari? Dari Pak Chandra. Kebun saya di Pangandaran. Oke. Saya mewakilin bos Sun City Glodok. Siap, Pak, siap. Sini. Aduh. Ya, oke. Ayo Pak, kita bareng-bareng ayo. Ya, jangan dapat nggak semua? Dapat nggak ininya? Oh, ke sini. Oke. Oke.
Iya. Guys, kita coffee break dulu guys. Buset, rame banget. Pak Sukma, apa kabar? Baik. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Sama siapa Pak? Pak Adi. Pak ini? Banyak. Ada? Banyak itu. Iya Pak Yadi malah, nggak ikut? Sakit.